Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam kursus MPU 23012 pengajian Islam, dan anda bersama dengan saya, pensyarah anda Ustaz Muhammad Fahmi bin Mat Yusof daripada Jabatan Pengajian Am Politeknik Seberang Perai. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk minggu yang kedua, dan topik yang akan kita lihat nanti adalah berkaitan dengan rukun Islam. Okey, dan kandungan topik perbincangan kita adalah seperti yang berikut. Baiklah, kandungan topik kita akan merangkumi syahadah, kemudian diikuti dengan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Dan inilah yang disebutkan sebagai rukun Islam. Baik, kandungan topiknya yang seterusnya kita akan lihat iaitu rukun iman. Kita akan lihat 3 perkara berkaitan dengan rukun iman. Okey, yang pertama berkaitan dengan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan juga percaya kepada kitab. Jadinya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, bagi topik yang pertama ini, kita masih lagi berada dalam topik yang pertama iaitu Islam sebagai ad-din, dan hasil pembelajaran yang anda akan dapati di akhir pengajaran dan juga pembelajaran ini, pelajar akan dapat mencapai CLO 1A, iaitu melaksanakan dengan yakin amalan hidup Islam dalam kehidupan seharian, di mana kita akan membincangkan melaksanakan rukun Islam dan bincangkan rukun iman. Baik, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, baik, sama-sama kita lihat gambar yang ada di kaca skrin anda ketika ini. Baik, gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Pokok, di mana pokok ini berada dalam keadaan yang tiada daun, dalam keadaan yang tidak bermaya, ibarat pokok yang tidak sangat segar, ataupun kering kontang rupanya. Manakala pokok yang kedua ini adalah pokok yang tumbuh dalam keadaan yang sangat hijau daunnya, batang pokoknya sangat baik, dan kita dapat lihat pokok ini adalah pokok yang penuh dengan nutrien, baja, disirami air, dan makna katanya lengkap dengan keperluan yang sepatutnya. Jadi, apa yang anda dapat bezakan daripada kedua-dua pokok ini? Baik. Jadi kita dapat lihat di sini adalah pokok ini menunjukkan kepada kita ia memerlukan akar yang kuat bagi memastikan ianya tumbuh subur. Itu yang pertama. Yang kedua, macam tu juga dengan iman kita. Kita relatekan pokok tadi dengan diri kita. Di mana apa yang kita dapat kaitkan ke atas diri kita adalah sekiranya diri kita ini punya iman dan iman itu subur, apa yang berlaku? Kepercayaan kita juga kukuh. Dan bila kepercayaan kita kukuh, samalah apa yang berlaku kepada rukun iman. Percaya kepada rukun iman akan menjadikan iman kita kukuh, dan kita melaksanakan rukun-rukun Islam itu. Dan inilah yang digambarkan dengan pokok-pokok tersebut. Akar yang baik itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada rukun iman. Dan batang pokok yang baik itu menunjukkan kepada rukun Islam. Dan daun, buah, apa yang terhasil, yang memberikan manfaat kepada manusia, itulah yang disebutkan sebagai ihsan. Baiklah, sebagai pengenalan dia, kita kena faham bahawa Islam telah menyusun kehidupan umatnya secara individu maupun berkumpulan yang boleh menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Makna katanya Allah SWT jadikan agama Islam ini untuk apa? Untuk pastikan kehidupan kita berada dalam keadaan yang bahagia, tenang, mendapat keperluan dan juga perkara-perkara yang patut, yang perlu kita ada di atas dunia dan juga akhirat ini. Jadinya seorang Muslim wajib mengamalkan semua rukun Islam kecuali rukun Islam yang kelima, iaitu wajib dikerjakan apabila berkemampuan untuk melakukannya. Ingat, jangan silap, yang mana wajib kita melakukan 1, 2, 3 dan juga 4 ini, yes, semua tak terkecuali. Tetapi yang kelima ini bagi mereka yang berkemampuan.
Jadi, di sini kita kena faham, inilah agama yang mesti dipegang teguh oleh setiap manusia sebab Islam adalah agama kebenaran dan keredaan serta telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya yang bermaksud innad dina indallahil Islam. Baiklah, apa yang dinyatakan ini bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Baiklah, kita lihat yang pertama berkaitan dengan rukun Islam. Seperti mana sedia maklum, semua pasti mengetahui rukun Islam yang kita pernah pelajari dan kita pernah dengari sebelum ini. Baik, kita lihat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Kalimah syahadah di sini menunjukkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kalau kita lihat dekat sini, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita lihat kat sini. Perkataan alla ilaha illallah iaitu kita mengaku tiada Tuhan. Tiada Tuhan ini maksudnya tidak ada benda lain yang boleh disebut sebagai Tuhan. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Datanglah batu ke, datanglah kayu ke, ataupun apa-apa saja binaan, apa saja ciptaan, semua itu tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Nak mengaku dia sebagai Tuhan pun tak layak. Nak mengatakan itu adalah Tuhan, itu pun tidak layak. Sebab apa? Yang layak disebut sebagai Tuhan adalah Allah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, syahadah kepada Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Kalau kita faham dekat sini, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi 2 kalimah syahadah ataupun disebut dalam bahasa Arab syahadatain. Sebut sama-sama syahadatain. Iaitu 2 kalimah syahadah, iaitu syahadah kepada Allah dan juga yang kedua syahadah kepada Rasul. Baiklah. Syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dapat faham di sini, terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama adalah syahadah ataupun disebut sebagai tauhid rububiyah. Okey, tauhid rububiyah. Jadinya tauhid rububiyah ini, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, okey. Tauhid rububiyah yang kedua adalah tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Okey. Baiklah, kita lihat syahadah kepada Allah dalam yang pertama ini, tauhid rububiyah, kita yakin dan juga percaya bahawa Allah yang telah menjadikan alam ini serta mengatur segala alam cakrawala. Yes, kita boleh perincikan dengan keadaan yang macam mana. Apa saja yang berlaku dekat dunia ini, perjalanan di atas dunia ini, rezeki kita, berputarnya alam ini, timbul tenggelamnya matahari, terbit dan tenggelamnya matahari. Lagi Allah SWT memberikan pelbagai nikmat kepada manusia. Kesemuanya ini berada dalam tauhid rububiyah. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita yakin, percaya bahawa hanya Allah yang layak disembah, dimohon pertolongan, dicintai, diserah segala urusan kehidupan. Makna katanya, mudah untuk kita faham adalah kita nak sembah, kita nak solat kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mohon perlindungan, nak mohon doa itu pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cintakan kepada siapa yang paling utama? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak serahkan segala kehidupan kita ataupun kita boleh katakan apa? Tawakal kita ini hanya kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, kita dah lihat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah kita meyakini nama-nama dan juga sifat-sifat Allah SWT. Asma itu adalah nama-nama, sifat
adalah sifat-sifat bagi Allah SWT. Baik, kita nak gunakan waktu bila? Kita nak gunakan tauhid asma wa sifat ini ketika mana kita nak berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhan yang melimpah ruahkan rezeki buat kami. Tuhan yang melindungi kami. Ya Allah, Ya Razak. Tuhan yang menurunkan rezeki buat kami. Ya Allah, Ya Salam. Tuhan yang mendatangkan kesejahteraan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhan yang maha kasih sayang. Dan inilah sebabnya kita menggunakan asma wa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga selain daripada tu, asma wa sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tidak boleh samakan dengan sifat yang ada kepada makhluk. Kita nak kata contohnya macam ni, mudah kita nak faham. Kita nak kata betapa pemurahnya manusia yang bantu kita, belanja kita makan, bagi kita hadiah. Tetapi dari sudut kita nak lihat pemurahnya manusia, sebenarnya yang lagi pemurah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena faham bahawa tidak ada yang boleh melawan sifat dan juga asma Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita samakan nama-nama Allah ini dan juga sifat-sifat yang ada pada Allah ini untuk dikaitkan ataupun diletakkan kepada manusia. Baik, kita lihat pula kepada syahadah kepada Rasul. Bermaksud ikrar dan tasdik. Maksud ikrar apa dia? Kita berjanji ataupun kita pengakuan dengan segala syariat yang dibawa oleh Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala pemberitahuan tentang perkara ghaib, iaitu perkara yang kita tak dapat detect dengan sensori manusia, di mana semuanya datang daripada Allah SWT serta menerima semua akhlak dan sifat kerasulan seperti siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. 3 pengetahuan asas berkaitan dengan syahadah kepada Rasul. Yang pertama, Nabi Muhammad ialah Nabi dan Rasul Allah untuk seluruh umat manusia hingga ke akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan juga Rasul yang diturunkan Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir. Makna katanya, selepas daripada Al-Quran, tidak ada kitab yang lain yang boleh replace, yang boleh ganti, yang boleh menidakkan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ialah penghulu seluruh Nabi. Khatimul Anbiya, Khatimul Rasul. Tidak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Baik, sebab yang boleh membatalkan syahadah ada 3 perkara di sini, iaitu yang pertama i'tiqad, yang kedua perkataan dan yang ketiga perbuatan. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian boleh berikan contoh perkara yang boleh membatalkan syahadah dari segi i'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Ya. Okey, baik. Kita lihat rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua, pelajar-pelajar sekalian, iaitu solat. Ya. Dari sudut bahasa, solat itu bermakna doa. Dan dari sudut syarak, ibadah yang tersusun daripada beberapa perkataan dan perbuatan. Iaitu, solat ini melibatkan yang pertama, perkataan. Yang kedua adalah berkaitan dengan perbuatan. Dan mestilah kita start solat itu, mulakan solat itu dengan apa? Dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dan dalilnya datang daripada Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Baik, syarat wajib solat. Yang pertama, Islam. Mesti beragama Islam. Kalau selain daripada agama Islam, solat juga, adakah solat itu sah? Pastinya tidak sah. Yang kedua adalah baligh. Dan tentu yang menonton video ini semuanya adalah baligh yang cukup usianya. Baik, yang ketiga adalah berakal. Berakal ini maksudnya boleh membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Okey. Seterusnya yang keempat adalah suci daripada haid dan juga nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Yang kelima adalah sempurna panca indera. Dan akhir sekali, sampai seruan dakwah. Maksud dia, sampai seruan kepadanya, faham untuk solat dan sebagainya. Contohnya, kalau kita ambil contoh, orang yang berada dekat kawasan pegunungan ataupun hujung dunia sebagai contoh, dapat kepada dia tahu berkaitan dengan apa itu Islam dan sebagainya, itu maksudnya sampai seruan dakwah. Ada setengah tempat tidak tahu berkaitan dengan seruan Islam.
Okey, bila sebut puasa pun dia tak tahu. Maksudnya, tidak ada lagi seruan Islam di sana. Okey, baik. Kita lihat pula yang kedua adalah syarat sah solat. Syarat sah solat, untuk syarat ini nak pastikan sah solat kita. Okey, tadi adalah syarat wajib yang mewajibkan seseorang itu solat. Yang ini pula adalah syarat sah solat yang menyebabkan seseorang itu sah solat dia. Yang pertama berkaitan dengan apa? Menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat. Dada kita menghadap kiblat. Tak boleh kepala saja, tapi kepala toleh tempat lain. Itu tidak aci. Okey, aci kat mana? Tak payah cari kat mana. Okey, baik, yang kedua, yakin masuknya waktu. Ada kes juga yang berlaku, kan? Dengar macam azan tapi dia pun sembahyang. Tengok-tengok, yang tadi tu adalah testing. Kan? Azan pun boleh test juga. Kena yakin masuk waktu. Katakan sekarang ni Zuhur 1.30. Dia sembahyang pukul 12. Kan? Dia sembahyang pukul 12. Itu dikira sebagai apa? Okey, mestilah yakin masuk waktu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan menutup aurat. Kena tutup. Kena tutup dengan sempurna. Baik lelaki, baik perempuan. Tambah-tambah orang perempuan lagi banyak kriteria ataupun KPI yang dia perlu patuhi untuk tutup aurat dengan sempurna. Yang keempat, suci daripada najis. Pastikan dirinya, tempat solatnya tidak ada najis. Kan, nak sujud tengok-tengok, ada najis pula dekat tempat sujud. Tahi apa? Tahi kerbau? Bukan, tahi cicak. Tahi cicak. Okey. Baik, dan yang kelima, suci daripada hadas. Siapa dia? Dia diri kita. Tidak adanya hadas kecil ataupun hadas besar. Kan? Hadas kecil perlulah kita hilangkan dengan mengambil wuduk. Manakala hadas besar dengan cara apa? Dengan cara kita mandi wajib. Okey, baik. Rukun solat pula terbahagi kepada 3. Rukun qawli, rukun fi'li yang kedua, dan juga rukun qalbi. Rukun qawli terdiri daripada perkataan yang dilafaz, yang disebut, yang dituturkan di dalam solat, keluar daripada lidah kita. Yang kedua adalah rukun fi'li. Rukun fi'li terdiri daripada perbuatan, tangan kita, kaki kita. Itu adalah rukun fi'li. Dan rukun qalbi adalah lintasan hati seperti niat. Ya. Baik, perkara sunat dalam solat terbahagi kepada 2. Berapa semuanya? 2, iaitu sunat hay'ah dan juga sunat ab'ad. Jadi anda kena berikan contoh sunat-sunat tersebut. Kena faham apakah yang dimaksudkan dengan sunat hay'ah dan juga sunat ab'ad. Okey, kita lihat pula perkara yang membatalkan solat. Okey. Perkara yang batalkan solat yang pertama adalah apa? Batal wuduk. Batal wuduk ni berkaitan dengan apa? Berhadas, dia kentut, keluar angin lah. Keluar angin daripada depan ataupun belakang. Depan pun keluar angin. Bagi kes sesetengah orang keluar angin di sebelah hadapan. Okey. Baik. Lagi apa? Tidur lelap. Dia tidur batal wuduk. Tambah-tambah orang lelaki bila pergi solat Jumaat, dia tidur. Kan dia tidur. Tidur itu batal wuduk. Dia kena bangun dan kena ambil wuduk, barulah dia boleh solat Jumaat. Jangan bangun-bangun kan dah start dengan ittaqullah dia pun tidur. Kan dah tidur, lepas tu bangun pula bila iqamat, Allahu akbar dia pun bangun. Dah nak solat kan. Meleleh pula air liur. Kan tak boleh lah macam tu. Okey. Jadi perlu ambil wuduk. Jadi apa lagi? Hilang akal yang menyebabkan wuduk batal, sentuh kemaluan tanpa lapik. Baik, perkara yang kedua adalah tak laksanakan rukun dengan sempurna atau menambah rukun. Dia baca Fatihah dengan tak sempurna, baca Fatihah tak betul, tak rukuk dengan sempurna, tambah rakaat, solat isyak 4 rakaat dijadikan 5 rakaat. Yang ketiga adalah sengaja mendahului atau melambatkan diri daripada imam. Dia tak ikut imam tanpa ada sebarang keuzuran. Kan imam lambat sangat, dia pun laju. Tak boleh. Yang keempat, makan atau minum dengan sengaja. Makan apa? Makan meatball ke, makan cheesy wedges ke, ataupun makanan yang terlekat dekat gigi dia pun, dan kemudian tengah sembahyang kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Sedapnya daging tadi. Kan tak boleh ya. Okey, yang kelima terkena najis yang dimaafkan. Tapi kalau dalam gambar ni macam lampau-lampau pula najis kan. Okey. Baik. Najis yang tak dimaafkan. Okey, kalau begini terbatal lah solat dia. Kalau setakat taik burung, okey. Okey, dan dia bersihkan, tak apa. Okey, terbuka aurat. Terbuka aurat juga batalkan solat. Bergerak-gerak besar berturut-turut hingga kelihatan tidak bersolat. Ni contoh yang agak ekstrim. Lompat-lompat, kinja-kinja, memang batal solat dia. Okey, ketawa dengan suara atau berbicara selain bacaan solat juga dikira sebagai membatalkan solat. Ataupun tengah-tengah sembahyang tengok anak ataupun baby nak ambil barang yang tak apa nak elok, kita pun itu juga membatalkan solat Okey, yang keenam adalah kita terbalik ya. Okey, dan terakhir sekali adalah membelakangi kiblat. Itu dia sepatutnya menghadap kiblat di hadapan, tapi dia menghadap ke belakang. Dan perkara itu juga dikenali sebagai perkara yang membatalkan solat. Okey, anda dapat? Okey, sekiranya dapat, buat thumbs up macam ni. Okey, nice. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula rukun Islam yang ketiga, iaitu puasa. Okey, puasa itu dari sudut bahasa menahan diri daripada sesuatu, manakala istilah syarak menahan diri daripada melakukan perkara tertentu yang boleh membatalkan puasa pada waktu yang ditetapkan, bermula daripada terbit fajar. Maksudnya apa dia? Daripada subuh sehingga terbenam matahari. Ya, sampailah maghrib terhadap orang tertentu. Siapakah orang tertentu? Orang yang dibolehkan puasa dengan syarat yang tertentu yang disertai dengan niat. Mesti tahan diri. Mesti tahan diri daripada melakukan perkara tertentu. Okey, baik. Jadi kita dapat lihat di sini rukun puasa ada dua, iaitu yang pertama niat, yang kedua tahan diri. Jauhi diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey. Sudah tentu kita nampak perkara yang boleh batalkan puasa ini adalah berkaitan dengan apa? Makan dan juga minum. Okey, lagi perkara-perkara yang lain. Contohnya seperti apa? Seperti masukkan sesuatu dalam rongga hidung dan sebagainya. Okey, kita dapat lihat di sini syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Okey, syarat wajib puasa di sini kalau kita dapat lihat, okey, terbahagi kepada yang pertama adalah Islam. Okey, yang pertama adalah Islam. Okey, tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Alright. Okey. Yang kedua adalah taklif, orang yang berakal dan juga telah baligh. Kalau orang yang tidak berakal, tidak baligh, tak diwajibkan. Dan yang ketiga adalah bebas daripada uzur syar'i. Okey, syarat sah puasa pula yang pertama adalah Islam, yang kedua menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Tengah-tengah orang kata apa? Tengah-tengah dia berpuasa, dia mestilah beragama Islam. Katakanlah tengah dia puasa itu tiba-tiba dia mengata dia keluar pada Islam, murtad. Puasanya tidak sah. Okey. Jadi yang kedua tahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Contohnya apa dia? Makan, minum, jadi masukkan sesuatu ke dalam rongga, melakukan persetubuhan bagi suami isteri ataupun berzina, ini adalah termasuk dalam perkara yang yang disebut sebagai syarat sah puasa. Ni kita kena tahan Okey, baik, yang ketiga adalah suci daripada haid dan juga nifas. Kena suci daripada haid dan juga nifas. Orang lelaki termasuk tak? Orang lelaki tak ada minta maaf bagimu. Okey, yang keempat adalah mumayyiz. Mumayyiz ini maksudnya dia boleh bezakan yang baik dan juga buruk. Teh cicak dan juga coklat. Dia dapat beza Okey, kalau teh cicak dia nampak macam coklat, yang tu tak mumayyiz lagi. Okey, dan yang kelima adalah niat. Right. Okey, keadaan uzur syar'i yang disebutkan kat sini adalah yang pertama orang sakit, yang kedua orang bermusafir, yang ketiga wanita hamil dan menyusui anak. Okey, sebab apa menyusui anak ni dalam keadaan orang yang dia hilangkan tenaga dia tu. Okey. Baik, yang keempat adalah orang tua yang lanjut usia dan yang kelima adalah haid dan juga nifas. Jadi perkara yang batalkan puasa seperti mana yang tertera di hadapan ini,
Masukkan sesuatu dalam kubur dan juga dubur. Muntahkan makanan dengan sengaja. Maksudnya buat sengaja ni apa dia? Ambil lah perkara-perkara apa. Okey, contohnya dia masukkan pen dalam, dia jolok-jolok lah dalam mulut dia tu sampai muntah. Okey. Yang ketiga, gila keluar mani dengan sengaja, baik lelaki ataupun perempuan. Okey, murtad, keluar darah haid dan juga nifas. Katakan bagi orang perempuan, dah dekat pukul 6 dah, 6 petang dah puasa. Tiba-tiba keluar darah haid dan juga nifas. Macam mana dengan puasanya? Sah ataupun batal? Batal. Okey. Walaupun lagi sejam nak buka. Ataupun kalau tinggal dekat Sabah Sarawak, dah nak buka dah. Okey, dah nak buka dah puasa tu. Okey, pengsan sepanjang hari juga membatalkan puasa ataupun pitam. Okey. Bersetubuh di siang hari, baik suami isteri ataupun pasangan yang tak berkahwin, juga perkara yang batalkan puasa. Masukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja. Baik, kita lihat pula perkara sunat dan juga perkara makruh. Perkara sunat, buka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Kedua, mempercepatkan berbuka dan melewatkan sahur. Yang ketiga, banyak berzikir dan baca Al-Quran. Yang keempat, bersedekah. Dan yang kelima, solat tarawih. Okey, kita lihat pula perkara makruh, bercakap perkara keji dan juga buruk. Perkara makruh adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Memang cakap benda yang keji dan juga buruk ini tak batalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Kita kena ingat tu. Okey, yang kedua adalah berkumur berlebih-lebihan. Sebab apa? Dikuatiri, takut-takut tertelan air yang dikumur. Yang ketiga, melambatkan berbuka puasa. Pukul 7 buka puasa tapi dia buka pukul 8. Sebab apa? Nak tunjuk ketahanan. Itu tidak boleh. Okey, dan yang keempat, membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Waktu bulan puasa kita sepatutnya baca Al-Quran, tapi dia baca apa? WhatsApp. Dia tengok Instagram. Dia tengok perkara-perkara yang tak memberi faedah kepada dia. Okey, jenis puasa yang dituntut dan juga dilarang ada 4 kesemuanya. Puasa wajib, puasa sunat, puasa haram dan juga puasa yang makruh hukum dia. Baik, kebaikan dan kelebihan puasa. Yang pertama, dapat tingkatkan ketakwaan. Yang kedua, mengabdikan diri. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Yang keempat, kita ini dapat membina akhlak terpuji. Seperti apa? Sabar. Dalam puasa ni kita kena sabar. Tengok slipper tandas yang berwarna kuning, kita nampak apa? Kita nampak seperti jagung bakar. Kan? Tu. Kena sabar. Lagi kita kena apa? Berdisiplin. Masuk waktu pukul sahur, katakan dah masuk subuh, kita kena berhenti. Tak boleh makan. Dah masuk waktu buka puasa, kita kena buka puasa. Okey, seterusnya menggalakkan seseorang melipat gandakan ibadahnya. Yes, kita kena lipat gandakan ibadah. Kemudian adanya keberkatan, kebaikan dengan Lailatul Qadar dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keempat, kita lihat pula zakat. Yes, zakat ini maksudnya berkembang, bertambah kesuburan, kesucian dan juga keberkatan. Dari sudut syarak, mengeluarkan sebahagian harta atau hak milik tertentu untuk diberikan kepada pihak tertentu. Maksudnya harta kita itu kita keluarkan, dia akan jadi hak siapa? Hak orang lain. Hukumnya adalah wajib. Dan jenis zakat ini, yang pertama adalah zakat badaniyah, zakat fitrah. Waktu bila? Waktu Ramadan. Dan juga zakat maliyah, zakat harta benda. Okey, ini adalah kumpulan ataupun golongan yang wajib menerima zakat, iaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, al-kharimin, fi sabilillah dan juga ibnu sabil. Jadi kesemuanya ada berapa? Ada 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesemuanya. Okey. Baik, kelebihan zakat itu dapat abdikan diri kepada Allah. Jadi amalan jihad, kita kena berjihad, kena bersungguh-sungguh ataupun kena berjuang untuk dapatkan harta, kena keluarkan harta, ya. Baik, melahirkan perasaan bermasyarakat dan berkongsi tanggungjawab. Ya, setiap duit kita bukannya semua milik kita. Kemudian mengajar juga manusia untuk berakhlak mulia dan juga sifat pemurah. Dan akhirnya dapat membasmi kemiskinan. Jadi beza zakat dan juga sedekah ini kita dapat lihat seperti yang tertera, di mana zakat itu dalam bentuk yang lebih khusus, seperti zakat fitrah, zakat haiwan, ternakan, bijian, perniagaan dan juga emas dan juga perak.
Tapi kalau sedekah dalam pelbagai bentuk seperti makanan, pakaian, ubat-ubatan. Jadi kalau kita nak sedekah, nah Pak Cik, ni makanan, saya sedekah ya, nasi lemak. Okey, silakan. Tapi kalau zakat, Pak Cik, ni nasi lemak saya bagi zakat. Oh, tak dikira. Sebab apa? Zakat ni mesti bentuk yang khusus. Okey. Seterusnya, faktor masa. Zakat ini dia ada masa yang tentu yang patut kita keluarkan zakat. Dan bagi sedekah, anytime, bila-bila masa. Baik, dan yang terakhir dalam rukun Islam adalah berkaitan dengan haji. Haji ini maksudnya ziarah. Okay? Dan di sudut syarak, mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan amal ibadat tertentu pada musim haji dengan rukun dan juga syarat tertentu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi berkemampuan. Dan rukun haji di sini kita dapat lihat bermulanya dengan berniat ihram haji, kemudian wukuf di Arafah, tawaf di Kaabah, sa'i, bercukur atau bergunting, dan akhirnya tertib bagi sebahagian rukun. Dan wajib haji ada 5, ada 6 semuanya. Niat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar di Jamrah, bermalam di Mina, melontar di ketiga-tiga jamrah, dan menjauhi diri daripada perkara dilarang semasa berihram. Ada pantang larangnya. Okey, jenis haji terbahagi pada 3. Haji ifrad maksudnya berasingan. Haji dan juga umrah dilaksanakan secara berasingan. Manakala haji tamattu' itu bermaksud bersenang-senang. Maksud bersenang-senang ni adalah apa? Melaksanakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, baru berihram untuk mengerjakan haji. Kemudian haji itu dikenakan dam. Dam itu disebut sebagai dam tamattu'. Sebab apa? Sebab orang yang buat haji tamattu' ini berbeza dengan haji ifrad. Haji ifrad tu dia kena buat dahulu, dia kena buat haji, kemudian baru dia buat umrah. Tapi bagi haji tamattu' ni, dia buat umrah dahulu, kemudian dia boleh lepaskan pakaian ihramnya, dan bila sampai waktu untuk melaksanakan haji, barulah dia niat haji. Nampak tak? In between, selepas dia buat umrah sampailah dia nak laksanakan haji, fasa yang dikatakan tempoh bertenang itu adalah dia tidak terlibat dengan pantang larang ihram. Itu sebab dia bagi haji tamattu' ini dikenakan dam. Dam ini sebab apa? Dam ini sebab nak ganti dengan waktu dia bersenang-senang. Sedangkan haji ifrad ini mereka terpaksa survive, terpaksa jaga diri daripada perkara yang boleh orang kata apa, langgar pantang larang berihram. Dan haji qiran ini adalah bergabung, di mana haji ini dikerjakan kedua-duanya sekali, haji dan juga umrah, dan haji ini wajib dikenakan dam. Okey, dam itu, apa maksud dam? Dam maksudnya denda, dan denda ini dikenakan jemaah yang mengerjakan haji tamattu'. Dan diwajibkan dam ini dengan menyembelih haiwan korban seperti kambing, lembu dan juga ataupun unta. Sekiranya tak mampu, dia wajib berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari pada waktu haji dan 7 hari selepas pulang tempat bermastautin. Baik, hikmah menunaikan haji: hidupkan suasana persaudaraan Islam sejati, menemukan umat Islam daripada pelbagai tempat, datang pada pelbagai negara, berlainan warna kulit, bahasa dan juga budaya. Okey, yang kedua, semua umat Islam sebagai tetamu Allah dalam berpakaian ihram, dan ihram itu berwarna putih, semua sama, tak ada pun yang berwarna lain. Walaupun dia suka color pink sekalipun, tetap pakai warna putih. Baik, yang ketiga adalah mendidik erti kesabaran, di mana pengorbanan dan juga kesyukuran disitulah terdidiknya ketiga-tiga perkara ini. Ianya melibatkan apa? Harta dan juga tubuh badan. Ya. Baik, yang keempat, dapat menghayati sendiri kesan tempat bersejarah, dan yang kelima, menyemai keinsafan dalam kalangan umat manusia. Baik, jadinya kesimpulannya kita dapat katakan di sini adalah rukun Islam kesemuanya ada 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Baik. Terima kasih. Kita akan sambung pada video part 2 selepas ini.